Dan kita hari ini berbincang tentang kerangka rahmah itu dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Tadi Al-Fadhil Ustaz Siraj ada menyebut tentang sepotong ayat, iaitu ayat 13 daripada surah Al-Hujurat. Allah sebut, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ciptakan lelaki dan wanita daripada kalangan kalian supaya kalian boleh saling kenal mengenali dengan adanya pelbagai bangsa, pelbagai kabilah. Itu adalah satu ayat yang paling utama sekali dalam menjelaskan tentang kemanusiaan Islam. Betapa Islam ini meraihkan kemanusiaan itu melangkaui sempadan agama, melampaui sempadan kaum dan seumpamanya. Dan bila mana Al-Fadhil Ustaz Siraj menyebut tentang ayat tersebut, dan kemudian beliau menyebutkan tentang beberapa bentuk provokasi yang mungkin berlaku di negara kita, bagaimana mungkin perkara-perkara tersebut boleh mencemarkan kesejahteraan ataupun perpaduan masyarakat kita, saya ingat dalam surah Al-Hujurat itu mengandungi pelbagai kita kata panduan yang Allah telah turunkan kepada kita. Kalau kita boleh amalkan, kita boleh pegang dengan panduan dalam surah Al-Hujurat itu, maka insya-Allah kita akan lebih harmoni hubungan kita antara satu sama lain. Sebab itu sebahagian daripada ulama menyebut bahawa surah Al-Hujurat ini adalah surah perhubungan sesama manusia, khususnya perhubungan sesama orang yang beriman. Walaupun ayat-ayatnya banyak Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tetapi dia punya kefahaman, dia punya wasiat yang Allah turunkan dalam Al-Quran ini hakikatnya sesuai untuk nak kita jaga untuk semua jenis manusia. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hujurat, daripada ayat 6 itu sampai ayat 12, Allah menyebut 9 pesanan ataupun wasiat daripada Allah yang perlu kita pegang dalam kita nak menjaga kesejahteraan kita sesama manusia. Bila kita mampu menjaga kesejahteraan sesama manusia, insya-Allah kesejahteraan masyarakat umumnya dalam negara ini insya-Allah akan lebih harmoni. Antaranya bila mana Allah sebut dalam ayat 6, fatabayyanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah kata bila sampai satu berita kepada kalian, maka hendaklah kalian cek dulu, semak dulu betul-betul, teliti dulu. Dan yang ini yang kita tengok pada zaman sekarang ini, antara punca utama masyarakat kita hilang kesejahteraannya ataupun tergugat keamanannya kerana sikap kita sebagai masyarakat ini tidak mampu untuk nak menapis ataupun menyemak suatu berita. Hari ini kita hidup di zaman media sosial, yang mana media sosial ini adalah satu medium yang paling pantas maklumat itu tersebar. Maklumat yang berada di Amerika, maklumat yang berada di Eropah boleh sampai kepada kita dalam masa sekelip mata. Tetapi kelemahan di sebalik teknologi yang baik ini, kelemahan manusia ialah dari sudut bagaimana kebijaksanaan kita sebagai manusia untuk nak menapis maklumat-maklumat yang sampai kepada kita. Hari ini media yang memanipulasi kita punya fikiran. Hari ini media yang membentuk ke mana hala tuju masyarakat yang hendak dibawa. Cukup dengan sekadar membuat tajuk-tajuk provokasi, cukup dengan sekadar dia memotong beberapa kenyataan yang tidak menggambarkan konteks keseluruhan ucapan, cukup dengan sekadar meletak gambar-gambar yang membuatkan orang menyampah, maka orang pun tak akan membaca kenyataan penuh ataupun berita penuh, cukup berpersepsi daripada tajuk dan gambar yang dilihat. Kerana kita tidak mampu mengamalkan wasiat Allah ini, sebab itulah banyak daripada kita hari ini porak panda. Kita mudah terima satu berita yang disebarkan, kita mudah menerima, sedangkan nak menapis suatu berita itu, ilmu hadis telah mengajarkan kepada kita cara yang terbaik nak menapis suatu berita. Perlu kita melihat kepada kredibiliti sumber itu. Dalam ilmu hadis perlu dilihat kepada kredibiliti perawi. Sama ada berita tersebut disampaikan daripada sumber yang boleh diterima
ataupun daripada sumber yang selalu berdusta. Jika sumber tersebut ada masalah di dalam bab keabsahan sesuatu berita, maka kita kena lebih berhati-hati. Kita kena cek. Sebab Allah sebut fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kerana kalian mesti akan menyesal. Boleh jadi kalian akan menyesal kerana sikap kita yang tergesa-gesa menerima suatu berita dan kemudian kita menyampaikan atau mengambil satu tindakan. Surah Al-Hujurat mengajar kita juga tentang erti perdamaian. Allah sebut 2 kali. Dalam ayat 9 Allah sebut fa aslihu baina akhawaykum, ataupun dalam satu lagi ayat wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada puak yang bertelingkah, maka damaikan antara mereka. Kalau ada orang beriman yang bergaduh, maka damaikan juga antara mereka. Kerana perdamaian adalah, kita kata, faktor utama kesejahteraan masyarakat. Tanpa perdamaian, tanpa perpaduan, negara akan porak-poranda. Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW setelah baginda berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, yang ketika itu dinamakan sebagai Yathrib, langkah yang pertama sekali Nabi SAW buat, iaitu untuk nak mewujudkan satu proses perdamaian, membina masjid, yang mana masjid itu menjadi tempat perhimpunan orang-orang Islam, yang mana masjid tersebut menjadi fungsi dia untuk nak menerima delegasi daripada luar, yang mana masjid itu berfungsi seolah-olah parlimen kecil, yang mana sahabat-sahabat akan berbicara dengan Nabi tentang soal-soal agama dan soal-soal semasa ketika itu. Nabi mempersatukan, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, kerana Nabi tahu bukan mudah untuk orang tempatan menerima saudara-saudara yang imigran macam kita. Kalau ada saudara seagama kita yang berhijrah ke negara kita, kita boleh tengok banyak sensitiviti yang berlaku. Kadang-kadang kita tengok sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara seagama kita daripada Bangladesh umpamanya, daripada Myanmar umpamanya, daripada Indonesia umpamanya, ada sebahagian daripada kita yang melihat mereka ni seolah-olah manusia kelas kedua, sedangkan mereka itu saudara seagama dengan kita. Boleh jadi ada masalah-masalah yang berlaku, tetapi itu tetap tidak boleh memutuskan ukhuwah fillah yang telah kita bina di atas nama agama Islam ini. Itu yang antara Nabi yang first time Nabi buat. Nabi wujudkan tentang satu yang kita panggil sebagai piagam Madinah, nak mewujudkan perdamaian dengan masyarakat, sama ada dengan orang Islam dan juga orang bukan Islam. Nabi jumpa dengan kabilah-kabilah yang duduk di border-border sempadan negara Madinah untuk nak mewujudkan perdamaian, supaya kafilah-kafilah yang datang ke Madinah ketika itu tidak diganggu ataupun dirompak. Nabi adakan perjanjian dengan Yahudi-Yahudi di Madinah supaya tak ada huru-hara yang berlaku jika tiada perjanjian perdamaian. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Hujurat ni, bila Allah kata fa aslihu, damaikan, ini sangat penting dalam masyarakat untuk kita nak ambil kira. Kemudian bila mana Allah sebut lagi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat yang sama, Allah kata wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adil. Berlaku adil juga adalah satu elemen yang sangat penting dalam membina masyarakat yang sejahtera. Hari ini kita tak berlaku adil. Banyak dalam isu-isu kita akan melihat apa yang kita nak lihat, kita akan berucap apa yang kita nak ucap. Kadang-kadang kebenaran itu pahit untuk ditelan. Kadang-kadang kebenaran itu tidak berpihak kepada kita ataupun kecenderungan kita. Tetapi kita kerana manusia ini tak mampu nak berlaku adil, maka di sana bila tiada keadilan, pasti akan berlaku kezaliman. Dan dalam surah Al-Hujurat juga Allah pesan kepada kita, la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah suatu kaum itu menyindir, memperkecilkan, meremehkan kaum yang lain. Jelas Allah mengajar kita tentang satu erti perhubungan. Jangan kita nak menghina kerana dia adalah saudara kita selain daripada bangsa kita. Mungkin kita kata ni bukan daripada orang Melayu, kita ambil mudah, kita hina dia, itu kita pandang dia sebelah mata. Tapi bila kita kata ni orang putih, terus kita nampak macam orang tinggi. Walaupun orang putih itu memang tinggi fizikal, tetapi kadang-kadang kita ni sebagai manusia sudah ada persepsi yang sedemikian. Kita menghina antara satu kaum dan satu kaum yang lain. Allah tak mau timbulkan benda ni, sebab Islam mengajar membebaskan kita daripada sifat asabiyah.
Sifat asabiyah membutakan kebenaran kerana ketaksuban kita kepada bangsa kita, kepada kaum kita, kepada organisasi kita. Yang ini ditegah oleh Islam. Allah sebut lagi dalam surah Al-Hujurat, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian saling menyebut aib di antara satu sama lain. Jangan jadikan kerja kita ni untuk nak korek orang punya aib sahaja. Ada manusia ni kerja dia cuma dia jadi macam lalat. Lalat ni dia akan cari benda-benda kotor, najis, yang tu dia cari. Benda-benda baik ni kita tak jumpa. Sahabat kita ni mungkin ada 80 kebaikan, 20 je yang jahat. 20 yang jahat tu yang kita nampak. Islam mengajar kita supaya berlaku adil. Yang baik kita sebut baik, yang tidak baik kita tegur dan nasihat. Wala tanabazu bil alqab. Allah sebut lagi dalam surah Al-Hujurat, janganlah saling kalian memberi gelaran yang buruk di antara satu sama lain. Hari ini kita dah tak peduli soal ni. Kita gelar si fulan sekian, kita gelar bangsa lain sekian, kita gelar saudara seagama kita sekian, fulan sekian. Sebab membawang ni sedap, best kan. Menggelar, memberi gelaran buruk kepada orang lain, benda yang nikmat sebenarnya, itu memang best. Sebab tu susah nak berhenti. Siapa yang dah start tu, dia akan masuk lagi. Allah tegah kita daripada buat macam tu, supaya kalau Allah nak bagi tahu, kalau kita tak jaga wasiat-wasiat Allah ni, rosak hubungan kita sesama manusia. Dan Allah sebut lagi, ijtanibu kathiran minadh-dhann, jauhkanlah kita daripada berprasangka yang tak baik. Kita ni selalu berprasangka negatif kepada saudara kita. Bila mana kita melihat berita, bila mana kita merasakan saudara kita begini, kita melihat orang ini begini, kita terus sangka dia ni, dia ni nampak macam something ni, mesti orang jahat ni mesti tak bangun semain subuh ni. Mungkin orang yang kita nampak jahat macam itulah, rupanya dia lah orang yang paling bersungguh bila doa pada Allah. Mungkin orang inilah yang paling menyumbang paling banyak di dalam agama Allah daripada kita yang merasakan diri kita ini baik dan alim. Allah kata wala tajassasu, janganlah dok korek-korek aib-aib, mengintip orang lain punya kesalahan. Manusia kerja dia suka mengintip kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, Allah kata janganlah kalian saling mengumpat antara satu sama lain. Sebab tak ada siapa yang suka diumpat. Kalau kita suka, tak adalah benda tu jadi umpatan. Tapi kerana manusia tak akan suka dikatakan sesuatu yang tidak baik di belakangnya, Allah tegah. Sebab 9 wasiat yang Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ini, semuanya ada kaitan dengan perhubungan kita dengan sesama manusia. Ini adalah faktor utama yang merosakkan kesejahteraan sesebuah perhubungan, yang akan mendatangkan implikasi kepada masyarakat keseluruhannya. Dan Islam, bila mana dia tengok orang sekarang ni terlampau bebas, ni sekarang zaman open, zaman free, dakwah yang datang daripada barat nak membebaskan akal manusia atas dakwaannya, nak membebaskan kongkongan manusia ni, dibagi kita berfikir secara free, dibagi kita bertindak secara free. Tetapi ada benda yang baik, ada benda yang tidak baik. Ada kebebasan yang baik, ada kebebasan yang tidak baik. Tetapi kebebasan manusia ini tidaklah boleh kita itlakkan secara keseluruhannya. Sebab itu Islam datang untuk nak membimbing kebebasan manusia. Tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Itu adalah hudud Allah. Itu adalah batasan yang telah Allah tetapkan kepada kita, yang kita jangan cross. Kerana siapa yang berbuat demikian, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Bila mana Allah kurniakan kepada kita nafsu syahwat, manusia suka kepada kecenderungan nafsu syahwat. Lelaki definitely suka kepada wanita. Mudah untuk nak tewas, mudah untuk nak tertarik dengan wanita. Kalau tidak dibimbing oleh Islam dan iman, nescaya akan berleluasa perzinaan di kalangan manusia. Manusia sukakan harta. Islam datang memberi panduan, harta itu perlu dicari dengan jalan yang halal. Tak boleh kerana ketamakan kita nak harta tu, kita mengambil rasuah, kita mencuri, kita merompak, kita menzalimi orang lain. Maka Islam tidak memberikan kebebasan yang mutlak kepada manusia, tetapi Islam memberi kebebasan yang spesifik, yang perlu dipandu oleh Al-Quran dan As-Sunnah.
Hari ini kalau kita tengok di barat, mereka bagi kebebasan. Di negara-negara sebahagian negara Arab, negara barat ni, kalau kita rasa kita nak buat apa, kita boleh buat. Tetapi pada masa yang sama, kebebasan manusia jika tidak dibimbing, dia akan bercanggah. Sebab keinginan saya mungkin berbeza dengan Al-Fadhil Dr. Uzaimi. Minat kami mungkin ada yang sama, ada yang berbeza. Apa yang kami nak buat mungkin berbeza. Kalau tak kerana ada, kita kata, batasan ataupun bimbingan daripada Islam, maka mungkin saya akan buat begini, dia akan buat begitu, dan akan bercanggah. Macam mana yang barat buat sekarang? Kebebasan yang dia nak, bila dia orang kata kita kena hormat keinginan manusia. Manusia yang nak jadi transgender, silakan. Manusia yang nak jadi golongan seperti gay, silakan. Ini bagi mereka satu kebebasan yang kena hormat semua manusia. Tetapi Islam tak benarkan benda ini. Sebab kenapa? Kebebasan sebegini boleh memberi mudarat kepada manusia. Kebebasan begini akan memberi implikasi kepada orang di sekitarnya, akan memberi implikasi kepada banyak lagi faktor-faktor yang lain. Sebab tu Islam strict dalam bab-bab begini. Islam bila mana berdil dengan golongan seperti homoseksual, Nabi kata, man la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan amalan kaum Nabi Lut. Bahkan kalau kita tengok hukuman hudud Islam untuk golongan sebegini, jika mencakupi syarat-syaratnya, berat. Nak bagi tahu bahawa benda ini sangat, Nabi SAW bimbang jika dia tersebar di kalangan masyarakat. Masya Allah, kita berada di akhir zaman, yang mana antara tanda akhir zaman akan berlaku perkahwinan sesama sejenis. Kalau zaman dulu perbuatan gay itu ada, tetapi sampai nak berkahwin sesama jenis tu, saya tak pasti, macam tak pernah dengar lagi secara rasmi. Tetapi hari ini perkara tersebut telah menjadi rasmi di beberapa banyak negara atas dasar hak manusia dan dasar kebebasan. Yang ini boleh menimbulkan porak-poranda nanti. Sebab itu dalam nak menjaga kesejahteraan, kita kena faham. Dan di dalam konteks agama kita, dalam konteks negara kita umpamanya, Islam sebagai agama persekutuan, Muslim adalah masyarakat yang majoriti, maka di sana perlu ada meraihkan perkara ini. Islam tidak mendiskriminasi orang-orang bukan Islam. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari yang dibacakan Al-Fadhil Dr. Uzaimi tadi, bila Nabi kata, man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah, siapa yang membunuh orang-orang bukan Islam yang ada perjanjian damai, yang bersama dengan kita secara aman ini, dia tidak akan mencium bau syurga. Islam jaga bab tu. Dan Islam juga mengajar umat dia untuk nak berbuat baik kepada orang bukan Islam. Nabi SAW satu hari pernah melintasi jasad seorang Yahudi dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi bangun, Nabi bagi penghormatan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, innahu Yahudi, dia ni seorang Yahudi, kenapa kamu sampai nak bangun? Nabi bagi tahu, bukankah dia manusia yang juga seorang manusia ini perlu dihormati? Maka Islam hakikatnya meraihkan kemanusiaan dengan semua pihak. Sebab itu Nabi SAW menziarahi orang-orang bukan Islam yang sakit. Nabi menziarahi khadam atau seorang anak muda Yahudi yang berjiran dengannya. Nabi menziarahi pakciknya. Nabi menerima hadiah daripada orang Yahudi. Nabi memberi hadiah juga kepada orang-orang bukan Islam. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada Asma untuk nak menjaga hubungannya dengan ibunya walaupun ibunya bukan Islam. Allah sebut dalam Al-Quran, la yanhaakumullah 'anil ladina lam yuqatilunakum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah kata, Allah tidak menegah kepada kalian untuk nak berbuat baik kepada orang-orang bukan Islam yang tidak menentang kamu, yang mana tidak memerangi kamu, yang tidak menghalau kamu. Allah bagi peluang dan Allah galakkan untuk nak kita berbuat baik kepada mereka. Kalau benda tersebut melibatkan perkara-perkara peribadi, kita boleh tengok Nabi SAW akan bersabar. Dalam hadis Anas,
ketika datang beberapa orang Yahudi lalu depan Nabi SAW, cakap kat Nabi, Assalamualaikum. Assam ni maksudnya matilah, dalam bahasa kasarnya pergi matilah, kan? Bahasa KL nya pergi mampus, macam itulah maksud dia. Aisyah bila dengar sebelah tu dia marah, dia pun balas balik. Dia kata, Waalaikumsalam wa ghadiballahu alaikum wa la'anakum. Aisyah balas, dia kata, Allah laknat kamu, Allah murka kamu, kamu pergi mati. Nabi SAW, benda tu melibatkan peribadi dia. Nabi tak marah. Nabi kata, mahlan ya Aisyah, relax Aisyah, alaiki birrifq wa iyyaki wal unf awil fuhsh. Relax Aisyah, jangan kamu kasar, berlaku lembutlah. Allah suka orang-orang yang berlaku lembut ni. Maka Nabi bila mana melibatkan orang tu hina dia secara peribadi begitu, dia tak kisah sangat. Tetapi bila melibatkan kepentingan Islam, maruah Islam, di situ Nabi SAW akan bertegas. Kalau kita masih ingat tentang peristiwa perang yang disebut sebagai perang Bani Qainuqa yang berlaku selepas daripada perang Badar, ketika itu kita tengok kerana seorang wanita yang diaibkan oleh Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni satu kabilah Yahudi. Mereka mempermainkan wanita muslimah itu sampai tersingkap aibnya. Kemudian seorang Islam yang datang menyelamatkan wanita tersebut dibunuh. Maka ketika itu Nabi SAW tak bagi can. Kita tengok orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian damai dengan orang Islam, sampai berlakunya perang Khandaq. Nabi tak bagi can. Selepas daripada Hudaybiyah, Nabi cleankan kabilah-kabilah Yahudi yang berkhianat kepada dia. Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, bila mana Abu Jahal mengiklankan untuk nak menghancurkan umat Islam, Nabi SAW beritahu, walladhi nafsi biyadihi la aqtulannahum wa la usallibannahum wa la ahdiyannahum wa hum karihun inni rahmah. Nabi beritahu, demi jiwa yang berada di tangannya, sesungguhnya aku akan perangi mereka, aku akan menyalibi mereka, tetapi aku juga akan membawakan hidayah kepada mereka. Walaupun mereka tidak suka, mereka benci, Allah telah mengutuskan aku sebagai rahmah, yang mana Allah tidak akan mewafatkan aku selagi agama ini tidak menang. Nabi SAW bila mana dalam keadaan Islam ini dihina, dia akan serius. Bila syiar Islam, akidah Islam ini digugat, Nabi akan tegas. Khulafa ar-Rashidun, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pernah satu ketika seorang Yahudi dia menghina Nabi SAW, dan kemudian Auf bin Malik pukul lelaki itu, sensitif, orang yang caci Nabi kita. Kemudian diadukan kepada Yahudi tersebut mencabul seorang wanita muslimah. Auf bin Malik ni dia lawan balik, dia pukul balik Yahudi ni, sampai kepada Umar. Umar buat siasatan, bila mana tengok lelaki ni betul-betul bersalah, Umar hukum. Walaupun dia adalah, kita kata asalnya seorang kafir yang muahid, seorang orang bukan Islam yang ada perjanjian damai dengan orang Islam, tetapi bila mana mereka mencabul maruah Islam, mencabul maruah umat Islam, mencabar syiar akidah Islam, hukumannya sangat tegas. Zaman Nabi banyak pun contoh. Ali bin Abi Talib pada zamannya pun juga banyak contoh perkara-perkara sedemikian. Yang ini yang betul-betul kita kena faham bagaimana kita nak aplikasikan konsep rahmah itu di dalam kita berhubungan dengan masyarakat majmuk di negara kita. Yang mana kita sendiri bukan satu, umat Islam di negara kita bukanlah terlalu dominan, walaupun kita ada sifat ataupun kita ada majority. Tetapi bila mana Islam ini dipermainkan, Nabi SAW pernah sebut, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, janganlah kalian memulakan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani itu salam. Fa idza laqitumuhum fi tariqin fatarruhum ila adyaqihi,
Kalau kamu bertembung dengan mereka ini di satu lorong yang sempit ke apa, jangan kamu mengelak bagi dia jalan, bagi laluan, tetapi kamu yang kena jalan, push dia ke tepi. Kalau orang tak faham hadis ni, dia akan ingat Islam ni, Masya Allah, dia punya gangster ni lain macam. Maksudnya macam tak hormat langsung orang bukan Islam. Tetapi hakikatnya para ulama sebut konteks hadis ini merujuk kepada orang-orang bukan Islam yang mencemarkan Islam. Di situ terletaknya izzah kemuliaan Islam yang perlu kita pertahankan. Jangan bagi agama kita dipijak. Sebab tu Umar bin Al-Khattab beritahu, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kami ini adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika manusia itu mencari kemuliaan itu selain daripada Islam, maka Allah akan menghinakannya. Sebab itu yang ini perlu betul-betul kita faham. Bukan bererti konsep rahmah lil alamin ini membiarkan agama kita ini diinjak sewenang-wenangnya, syariat kita dicabar sewenang-wenangnya. Tetapi rahmatan lil alamin ini perlu merujuk kepada keutamaan Islam, apatah lagi dalam konteks kita sebagai umat Islam ni sebagai umat yang majoriti, dan agama kita ini sebagai agama persekutuan. Wallahu alam. Saya kira sekadar itu dulu untuk soalan ini.